Soalan 6. Rajah 6.1 menunjukkan suatu spring di dalam senapang mainan dimampatkan. So now you have a spring and then you start to compress it oleh sebiji bola getah dan jarak mengufuk, mana dia jarak mengufuk? Okey, kat bahagian bawah ni. S1 yang dilalui oleh peluru getah tersebut selepas daya yang memampatkan spring itu dilepaskan. So when you compress a spring, you will have some sort of energy dalam benda tu. Kemudian apa yang berlaku adalah bila you trigger, you tekan trigger tu, spring tu akan release dan bola tu akan pergi ke depan lah. Okay? Alright. So, rajah 6.2 menunjukkan suatu spring di dalam senapang mainan dimampatkan oleh sebiji bola getah dan jarak mengufuk S2. So, it is the same macam yang tadi, cuma kali ni spring Q tadi spring P, S1, S2, so that's the different. Remember, soalan nombor 6, soalan 5 dan 6 adalah soalan yang membentuk perbandingan diikuti, disusuli dengan soalan menghubung kait. So, jadi semasa kita baca soalan ni, kita baca diagram ni, kita dah boleh lihatlah cari apakah perbezaan, persamaan yang ada antara dua benda yang kita nak bandingkan. Dalam kes ni kita nak bandingkan diagram 6.1 and 6.2. Okay. So soalan dia kata, namakan the type of energy possessed by the spring when it is being compressed. So bila cikgu cakap tadi dia being compressed, ada satu energy. So energy tu nama apa? Okay, energy itulah nama dia sebagai tenaga keupayaan kenyal, ataupun bahasa Inggeris dia elastic potential energy. Okay, elastic potential energy. So that's the answer. Tenaga apa yang terkumpul when you compress the spring? It is tenaga keupayaan kenyal. Alright. Soalan B. Perhatikan rajah 6.1. So the thing yang kita akan compare after this ni 6.1 and 6.2. You have to look at these two diagrams and then scan apa yang beza, apa yang sama dekat situ. Okay. So bandingkan ketebalan spring. So when you look at that spring, kita ada spring Q and then spring P. Okay, spring P and spring Q. So tadi cikgu cakap kita nak compare between dalam gambar rajah 6.1 and 6.2. But now the question being more specific, kita nak tengok pada spring. So spring ada berapa jenis dalam ni? Kita ada spring Q kat sini dan juga spring P dekat sini. Right, so kalau tengok gambar rajah tu, it is likely spring P lebih spring Q lah lebih tebal, spring P ni lebih kecil. Okay, so kita boleh jawab. Cara jawab dia senang, ikut skemanya cikgu dah pernah ajar sebelum ni. Ketebalan ketebalan spring, kita set satu side. Okay, P duduk sebelah kiri, Q sebelah kanan. Okay, ketebalan spring P apa dengan spring Q? Okay, kurang daripada spring Q. So macam tu pun dah enough. Remember kalau kita nak buat soalan perbandingan ni, gunakan simbol ini. Jangan pening kepala nak tulis ayat panjang-panjang. Jimat dah buat pen kamu. Okay. Alright, soalan 2. Bandingkan panjang spring. Now it is about panjang spring. So kita letak dulu panjang spring. So now being more specific, kita dah tahulah spring apa? Spring P dengan Q. Apa beza dia? Selepas dimanfaatkan. So which one is shorter, which one is less? Kalau kita lihat dekat gambar tu, ambil pembaris, ukur, it is about the same length. Okay, same length. So kita boleh tulis kat sini panjang spring P dengan Q adalah sama. Boleh diterima gunakan simbol sama dengan. Okay. Alright.
Seterusnya, bandingkan jarak mengufuk. So now kita nak compare yang bahagian bawah tu, jarak panjang tu yang dilalui oleh peluru getah. So kita tulis skema dia, jarak mengufuk. Okay, this time kita tak guna spring dah. Spring tadi, spring P dengan Q dah habis. Kita comparekan dia punya jarak mengufuk. So kita ada S1 dengan S2. So siapa yang lebih besar, kita tengok kat atas ni. So it is likely, kita nampak dekat situ, S2 lebih besar. Okay. S2 lebih besar. So jarak mengufuk S1 lebih kecil daripada S2. Settle. Oh, ada lagi soalan perbandingan. Bandingkan pemalar spring bagi spring tersebut. Pemalar spring ni macam ni. Lagi tebal spring tersebut, okay, lagi besarlah pemalar spring. So kita tulis skema dia, jawapan dia. Pemalar spring, kali ni kita back to the spring. Kita ada dua spring, P and Q. So Q lebih tebal, so P akan jadi kurang lah pemalar dia. Simple kan? C, berdasarkan, so lepas habis soalan perbandingan, most likely kita akan jumpa soalan menghubung kait. Berdasarkan jawapan dalam 6B, nyatakan hubungan. There you go. Soalan hubung kait antara apa benda yang kita nak hubung kait? Ketebalan spring dan pemalar spring. Cikgu baru cakap saja tadi, tapi dia dah tanya lah. So dekat sini kita ada soalan 1 dan soalan 4. Kalau kamu perasan kat situ, 1 dan 4. Okay, arah dia sama macam cikgu ajar sebelum ni. Kalau kita nak buat hubungan, kita pastikan apa yang kita nak comparekan. Okay, dalam kes ni kamu perhatikan, cikgu tunjukkan. Kita nak comparekan soalan 1 dan soalan 4. Ketebalan dengan pemalar. Dan kita dapat lihat dekat situ, simbol tadi yang kita gunakan tu arah dia sama. So jadi kita boleh guna template jawapan dia senang. Ni template jawapan dia. Semakin tebal, semakin bertambah. Semakin bertambah apa benda yang kita nak bincangkan ni, ketebalan kita. So isi kotak dia kat sini. Kotak tu janganlah kamu buat dalam SPM ni sekadar nak tunjuk apa benda strategi kita. Ketebalan spring. Okey. Semakin bertambah ketebalan spring, semakin bertambah juga apa benda yang kita discuss? Pemalar spring. Okay, so senang, simple. Kalau arah yang sama, dia akan jadi skema kita semakin bertambah, semakin bertambah. Kalau arah yang berbeza, semakin bertambah, semakin berkurang. The greater the thickness, the higher the thickness of the spring, the higher the spring constant. Senang je nak jawab dia. Okay, nyatakan lagi hubungan. Hubungan apa pula kali ni? Kita tengok. Hubungan antara jarak mengufuk dengan pemalar spring. So kita back to the perbandingan tadi. So kali ni kita nak comparekan jarak mengufuk dengan soalan 3 dan soalan 4. Arah dia sama tak kali ni? Arah dia sama. So spring P ni mewakili S1 lah. Spring Q mewakili S2. Okay. So jadi kat sini standard jawapan dia pun sama juga. Semakin bertambah pemalar spring, semakin bertambah pemalar, kita ambil cause and effect lah. Semakin bertambah pemalar spring, okay, dia lah punca, barulah ufuk tu makin besar kan. Semakin bertambah jarak mengufuk.
Simple kan? Okay, boleh nampak Okay. So 6.3 soalan last ke ni? Okay, soalan last lah rasanya. Ui, panjang lagi. Tak apa. Kita go. Rajah 6.3 menunjukkan graf pemanjangan spring. Okay, so kita ada pemanjangan kat situ. Bukannya panjang spring ya. Pemanjangan spring. Okay. Melawan daya. Okay, daya yang dikenakan pada spring Q kat situ. Hitung pemalar spring. Hitung pemalar spring. So, dalam gambar rajah ni, pemalar spring senang je lah kita nak cari. Pemalar spring tu basically adalah gradient dia. Okay. So, kat sini kita boleh cari gradient dengan membahagikan panjang ini yang cikgu baru saja highlightkan kat sini. Okay. Dan juga panjang yang ini. So, kamu akan dapat gradient M sama dengan Y bahagi X sama dengan 40 bahagi 5 sama dengan berapa? 40 bahagi 5? 40 bahagi 5 sama dengan bukan 40 bahagi 5. Cikgu baru perasan satu perkara. Ni sentimeter. So, you have to change to meter. So 5 cm kepada meter dia akan jadi 0.05 meter. So kamu kena padam lah. Kena hati-hati. Nasib baik cikgu perasan. Okay. So 0.05. So kamu bahagi 40 dengan 0.05 you will get 800 unit dia Newton meter negatif 1. Itu dia punya spring constant untuk spring Q kan. Spring Q. Soalan 2. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang disimpan dalam spring K ataupun Q. Mungkin salah soalan ni. Ketika pemanjangan spring ialah 5 cm ataupun 0.05 meter. So now, tenaga keupayaan kenyal, kalau daripada gambar graf, gambar macam ni, adalah kawasan yang mana di bawah, luas di bawah graf. So ini adalah tenaga dia. Tenaga keupayaan kenyal. So kita cari luas kat situ. So luas dia sama dengan energy sama dengan itu bentuk segitiga kat situ kan. So half times tapak times length. So kamu akan dapat setengah darab 40 darab dengan 0.05 20. So you get energy sama dengan 1 joule. Tulis kat sini 1. Okay, simple. E. Satu beban 150 Newton digantung pada spring Q. So now spring yang sama tadi digantung dengan beban 150 Newton. Setelah beban 50 ke 150 ni. Okay, didapati spring Q tidak kembali. So kita anggaplah sebagai, so kat sini nampak macam ada kesilapan sikit lah. Okay, kesilapan sikit. Tapi nevertheless, kita proceed dulu. Didapati spring Q tidak kembali ke bentuk asalnya. So you put a load on a spring, dia panjang, and then you release the load, spring tu dah tak kembali ke kedudukan asal. Jelaskan mengapa spring Q tidak kembali ke bentuk asalnya. Simple. Hooke's law says that pemanjangan spring adalah berkadar terus dengan beban yang dikenakan dengan syarat tidak melepasi had kenyalnya. So, bila dia dah lepas had kenyal, it will not patah balik lah. Okay. So, jelaskan mengapa. So, kita jawab kerana senang. Dia dah pun melebihi had kenyal. Simple saja. Okay, 2. Jika anda dibekalkan dengan satu spring yang serupa, lukiskan susunan bagi spring Q tersebut.
supaya spring-spring tersebut masih dapat kembali ke bentuk asal setelah. So okay, so basically kalau kamu ada satu spring, now you have to draw lah. Kamu ada satu spring yang sama cuma bilangannya banyak. Macam mana kita nak make sure dia tak exceed? So kita ada dua cara susunan spring. Susunan spring ada dua cara. Yang pertama selari, yang kedua sesiri. So kita akan pilih yang ini secara selari. Maksudnya ni kamu punya tempat kamu hang kamu punya spring tu. So spring pertama, spring kedua, spring ketiga. Lebih kurang macam tu lah. So kalau kamu draw, ni beban kamu kat bawah ni. Spring ini akan dibahagikan sama banyak load tadi. So that pemanjangan yang berlaku X ni dapat dipendekkan dan tidak melebihi had kenyal spring tersebut.